Next game, tak jauh. Seberang aja, iaitu Negeri Sembilan dengan pasukan PJ City. Kedua-dua tim ini, mereka dilaporkan amat menghormati antara satu sama lain. Yang saya maksudkan di sini adalah kedua-dua jurulatih. K. Devon dengan P. Maniam. Sifu lawan dengan anak murid lawan dengan Sifu. Tapi keputusannya pastilah Sifu yang menang. Berbekalkan kepada keputusan seri satu sama ketika lawan dengan Penang FC tempoh hari. Mereka bermain di gelanggang sendiri. Kali ini berjaya untuk mencatatkan kemenangan yang cukup penting, iaitu kemenangan yang kedua sahaja untuk mereka di tempat sendiri. Perlawanan ini telah menyaksikan bagaimana jaringan yang hanya terhasil pada penghujung separuh masa yang pertama apabila pengadil yang bertugas dalam perlawanan ini, Fitri Maskon, telah memberikan sepakan penalti kepada skuad Jang, dan siapa lagi kalau bukan Gulon yang telah berjaya untuk menghasilkan, Harold Gulon telah berjaya menghasilkan gol musuh sepakan penalti. Namun begitu, trust the locals, Darren Lock telah berjaya menyamakan kedudukan dengan satu tandukan yang cantik pada minit ke-65. What the pass lah dan juga what the score. Namun begitu, Negeri Sembilan kembali di depan. Seorang lagi pemain muda yang berbakat besar, Sean Eugene Selvaraj, meletakkan Negeri Sembilan di depan pada minit ke-81 sebelum kemenangan muktamad ini dipastikan melalui satu lagi tandukan menarik, iaitu Matius Alves pada minit ke-86. Tengok gol-gol tersebut, cari idea macam mana nak explain, bagaimana nak terangkan, sebab kita nak terus ke Paroi ketika ini untuk mengikuti sidang media yang sedang berlangsung di sana. Alright coach, saya Kal daripada SO Arena. Tahniah Tiga Mata. Bagaimana perjalanan perlawanan pada hari ini daripada perspektif coach? Okay, saya rasa kita layak menang hari ini dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan NSFC. Dalam babak pertama, kalau kita tengok, kita berjaya mengawal permainan dan juga kita menghasilkan peluang untuk menjaringkan gol. Walau bagaimanapun kita tak dapat menjuruskan field goal, tak dapat menjaringkan field goal. Akhirnya kita dapat juga penalti dan kita menjaringkan. Kalau tengok prestasi babak pertama, memang kita layak, kita bermain lebih baik daripada PJ City. Di babak kedua, saya nampak sedikit hilang konsentrasi menyebabkan mereka menyamakan kedudukan, dan juga saya nampak selepas itu PJ City mengawal permainan di mana kita tak dapat membuat pressing di bahagian atas, dan nampak penyerang kita kurang kerja di bahagian hadapan. So selepas itu saya fikir saya perlu buat pertukaran, dan saya buat pertukaran. Saya rasa pertukaran itu jadi hari ini, dan semua pemain yang masuk dapat menaikkan kerja mereka dengan begitu baik sehinggalah kita berjaya menjaringkan 2 gol. Dan saya rasa kita semua tahu PJ City adalah merupakan pasukan yang bertenaga tinggi. Okey? Dan kalau kita dapat menyaingi dia dalam separuh masa kedua, saya rasa kita telah menunjukkan satu prestasi yang baik. Baik coach. Nak berbicara mengenai gol scorer pada hari ini kan, antaranya Sean kan. Ya. Seringkali diberikan orang cakap super sub punya status. Ya. Seringkali menjadikan gol. Ya. So bagaimana coach melihat prestasi dia? Itulah pemain simpanan. So kalau kita beri peluang, mereka perlu membuktikan keupayaan mereka. Dan saya rasa Sean berjaya melakukan tugas beliau sebagai penyerang, dan juga kita gembira hari ini Alves dapat menjaringkan gol. Okey, boleh bicara, tadi kita tanya coach Pimaniam kan mengenai kisah antara kamu berdua kan, coach dengan dia since Selangor, since BJ City. Yeah. So bagaimana first time meet up against each other when you dah dekat Negeri Sembilan ni? Okey, bagi saya selalu mengatakan ini merupakan satu lagi perlawanan 90 minit. Kita memang kawan, tapi permainan itu di padang itu dimainkan oleh 11 pemain. 11 pemain yang okey. So bagi saya memang kawan di luar, dan juga apabila kita bermain, kita sebagai profesional, kita nakkan setiap pasukan kita menang. Dan bagi saya Maniam
selepas dia jadi assistant, lepas tu sekarang dia sudah bawa senior team, bagi saya dia telah menunjukkan satu prestasi yang baik sekarang dibuat masa ni dengan PJ City, sehingga pujian harus diberi pada Maniam dengan prestasi PJ City yang kian begitu baiklah pada ketika ini. Coach, kepada sengit di separuh masa yang pertama kan, macam mana coach melihat perjalanan perlawanan pada hari ini? Separuh masa pertama kita tidak kontrol momentum, kita boleh nampak kita kehilangan bola dan juga kita bagi banyak free kick dalam defending third and they got a lot of free kicks and we didn't play our normal game and I think first up Negeri Sembilan played well and well organised and I think last 42-43 minutes they scored a goal. Lepas tu second half we come back, we change few players and again we come back and we score one goal and we equalize. Then after that lack of concentration they punish us with two quick goal which I think they deserve also and PJ City player we need to play better for the next game. Separuh masa kedua memang kena pressing kuat oleh Negeri Sembilan kan. So bagaimana coach melihat para pemain gagal untuk menyaingi intensiti tinggi Negeri Sembilan? Okay, this is normal football, sometimes high pressing sebagai pemain, sebagai goalkeeper. Everybody need to know that if pressing means macam mana kita nak overcome, itu tekanan macam mana nak ambil. Sometimes you need to play one touch, sometimes you need to play long ball. This is the decision which we should do. But dalam perlawanan hari ini kita nampak macam we are lack of focus, concentration. Saya rasa itu kita punya kelemahan. Tapi kita ada satu minggu untuk prepare better dengan Sarawak United. Darren Lock coach, few good words for him, scored 5th goal in all competition kan. Hari ini Darren show his class again in the box. Apa lagi kita boleh expect daripada Darren remaining of the season? He already give everything. I think he deserve to be man of the match if you ask me because he really chased the ball, local boy, and he already proved and he already score goal, he assist, you know. So he's outstanding and I am happy with his performance. But still overall we need to improve. Coach, ada orang cakap kalau nak mengalahkan, menewaskan PJ City, tight mark Darren Lock kan. Hari ni Gulon banyak individual duel dengan dia kan. So macam mana coach melihat persaingan antara defender-defender yang akan datang hari ni? Actually if you ask me, Sorry, ada masalah sikit, tak apa. Tapi kita at least dapat dengar penerangan daripada P. Maniam dan juga K. Devon mengenai apa yang telah berlaku dalam perlawanan sebentar tadi. Darren Lock adalah penjaring tempatan terbanyak setakat ini. Di belakang sudah pasti Braxton dan juga Kayon. Dia menghasilkan 3 gol setakat ini. Performa dia begitu menarik. Betul. Kita harapkan bahawa Kim Pangon dan juga Ella Barason akan melihat situasi ini untuk menyinaraikan beliau dalam pasukan kebangsaan, Izzah. Ya, saya setuju. Terutama sekali malam inilah, walaupun pasukan BJC tidak memenangi perlawanan, tetapi kita boleh nampak beliau masih lagi mengekalkan konsisten tu untuk menjaringkan gol, dan saya rasa itu adalah satu benda yang bagus as a striker. Setiap perlawanan, local striker tu, setiap perlawanan mampu menjaringkan gol. Dan berbalik kepada perlawanan pada malam ini, saya rasa dengan tactical sistem permainan yang sama, dengan quick game, dengan fitness, more to fitness wise, jadi mungkinlah coach K. Devon boleh membaca apa Devon, yang seharusnya. dia mempunyai sentuhan yang memang tak boleh nak dielakkan lagi, ataupun dia punya aura dengan pasukan Negeri Sembilan tu betul. Memang tak boleh nak dinafikan lagi. Untuk saya rasa coach Devon, saya pernah duduk bawah dia. Jadi saya rasa dia pandai membaca apa yang akan dimainkan ataupun taktikal yang cuba dimainkan oleh pasukan pihak lawan. Dan malam ni terbuktilah. Kedudukan kemenangan ini membolehkan mereka adalah 3 tim sahaja dalam saingan Liga Super setakat ini yang belum mengalami sebarang kekalahan. Of course JDT selepas 4 perlawanan, dan satu lagi tim adalah pasukan Selangor yang juga belum mengalami sebarang kekalahan selepas 3 perlawanan. Hari ini Selangor tak beraksi bermainlah. Sean Eugene Selvaraj memang satu nama yang cukup
cukup gah sebenarnya. Betul. Dengan pasukan ataupun di peringkat remaja. Kita harapkan bahawa sekarang ini dia dah matang untuk bermain dengan pasukan senior. Tak apa, kita akan cuba dapatkan pandangan daripada Carl Nunis di Paroi untuk kita mendapatkan dengan lebih detail lagi. Abang Carl. Apa khabar Abang Carl? Ya, saya. Sihat khabar nampak baik, Alhamdulillah. Segalanya berjalan dengan Abang lancar. Carl, teruskan dengan laporan anda di Paroi tentang kemenangan yang berjaya dicatatkan oleh pasukan Negeri Sembilan, iaitu kemenangan yang kedua mereka daripada 4 perlawanan. Teruskan. Okey, baik. Terima kasih, Eji. Umum mengetahui Negeri Sembilan hadir ke kancah Liga Super dengan sasaran yang diletakkan pihak pengurusan untuk kekal di Liga Super, dan pada ketika ini mereka berada di kelompok atasan Liga, dan lebih manis kejayaan hari ini direkodkan di Paroi buat kali pertama selepas diikat Negeri Selangor dalam aksi yang terdahulu. Pada perkongsian bersama Ketua Jurulatih Negeri Sembilan, K. Devon merasakan ini yang lebih penting. 2 elemen penting dalam kejayaan ini bukan hanya kemenangan di Paroi. Matthews Alves turut menjadikan jaringan itu melonjak sikit moral penyerang import itu, sekaligus menyemakkan lagi finishing touch di dalam kotak penalti. Dan suka diingatkan pada perkongsian pada kali ini hadir di Paroi ini barisan kejurulatihan Harimau Malaya diketuai Kim Panggon dan juga barisan pembantu jurulatih yang lain seperti E.L. Valerson. Dua perkongsian ini bakal bawa indikasi bahawa sama ada Darren Lock akan terus mengetuk pintu skuad kebangsaan jika kecederaan tidak menghantui kariernya lagi, apabila jaringan tandukan itu merupakan jaringan tandingan kedua musim ini selepas dalam kancah saingan Piala FA ke atas Kelantan FC. Perkara itu cukup memberi satu keriangan di dalam barisan kejurulatihan di dalam grandstand apabila Sean Chevaraj menjadikan gol dan juga Darren Lock menjadikan gol. Itu sudah cukup memberikan indikasi bahawa kebarangkalian muka-muka ini akan dipanggil dalam aksi persahabatan yang akan datang mahupun pada peringkat yang seterusnya. Hanya masa yang akan dapat menentukan. Itu cerita di sebelah camp Negeri Sembilan. Namun akan tetapi perkara yang lebih serius untuk pasukan PJCT apabila mereka gagal mencatat kemenangan dalam 11 aksi di laman lawan sejak penghujung musim lalu. Nyata merisaukan Ketua Jurulatih PJCT. Dan perkara ini menerusi perkongsian, beliau mengatakan hari ini mereka bermain dengan baik, tapi intensiti tinggi yang dipamerkan Negeri Sembilan gagal dipamerkan oleh anak buahnya, sekaligus tewas 1-3 pada malam ini. Okey, jelas sekali bahawa kemenangan ini adalah satu tonik yang cukup besar kepada Negeri Sembilan dalam pembuahan mereka untuk berada dalam top 3 ataupun top 4. Sementara kalau anda katakan bahawa PJ City mempunyai rekod yang agak mengecewakan bermain di luar gelanggang, mereka ada peluang untuk kembali ke landasan kemenangan sebab akan bertemu dengan Sarawak United di home di Petaling Jaya pada 23 bulan April. Sementara Negeri Sembilan akan berdepan dengan KL City di Paroi. Dalam game ini, kalau anda kata bahawa Kim Panggon mungkin dah buka mata dengan prestasi penyerang-penyerang import, penyerang-penyerang tempatan, tetapi apakah persembahan pemain-pemain import Matthews Alves baru skor 1 gol telah memberikan kelegaan kepada penyokong-penyokong Negeri Sembilan, Carl? Yes, dalam grandstand ini kebetulan fan-fan Negeri Sembilan tuan rumah cukup gembira. Mereka mengatakan mereka berseluruh sebenarnya diorang nak 4-1 senyum lebar, tapi apakan daya jaringan tidak terhasil jaringan keempat. Tapi Matthews Alves ni merupakan simbolik kepada kekuatan daripada bahagian serangan hinggalah ke bahagian pertahanan. Fan favourite di sini dan bukan hanya menjadikan gol ketiga, tapi raikan suntikan semangat untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Daripada pemain ke-12 mereka cukup meraihkan Matthews Alves. Perkongsian daripada K. Devon juga apabila sebelum season ini bermula mereka sudah mengenal pasti perlawanan-perlawanan mana yang mereka harus mengutip 3 mata untuk merealisasikan impian mereka untuk terus kekal di Liga Super, dan salah satu daripada pasukan itu adalah PJ City. Mereka mensasarkan 6 mata daripada home dan away musim ini, dan mereka melakukannya di halaman sendiri sekaligus masih di landas tepat untuk kekal di Liga Super. Dan untuk menjawab persoalan Haji, memang fan favourite Matthews Alves super form hari ini.
Right, terima kasih banyak Kal. Balik malam ni kan. Jangan tidur sana Sama-sama. kan. Jangan bawa hal.